PAS ialah parti politik. Islam itu agama. Islam itu ad-din. Ad-din ialah cara hidup. Masuk PAS bukan masuk Islam. Keluar PAS bukan keluar Islam. Undi PAS takkan masuk syurga, tuan-tuan. Baik, nama. Saya nama Wazin. Okey. Bin Draman daripada bahagian Jeli. Ayah pada Wema Hussein. Okey. Oh, alhamdulillah. Ini ayah Mah Hussein pun tak boleh sesat. Tak payah nak lesah. Buana ni? Kalah. Oh. Pasal Mah Hussein tak tanding. Ya. Kalau tanding menang lah. Bukan. Pertama. UMNO. Saya cakap pasal UMNO. Okay. Pertama sekali kita nak jawab dengan komuniti bawahan pengundi DAP. Kita sudah hentai, cicai, hacur lumak leik DAP. Tiba-tiba dalam masa 4 bulan, kita nak suruh mesra dengan DAP. Satu. Kedua, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika dia bawa reformasi, kita cukup-cukup benci tengok gambar berjijik. Tapi kembali bersama dengan kita, hak ni kita nak selesai payah. Ketiga, dengan PAS, kita nak lawan dengan pengundi apa yang diserap oleh PAS masuk ke dalam jiwa penyokong PAS, jiwa walaung lah. Jiwa walaung adalah PAS itu Islam, Islam itu PAS. Nak masuk apabila berlaku benda lagu tu, marilah apa-apa pun rakyat Kelantan Terengganu sudah sinonim dengan Islam. Itu saja, sekian, terima kasih. Okey, cukup. Jadi dalam banyak-banyak ni yang paling susah sekali DAP lah, betul tak? Betul. Sebenarnya saudara, pertamanya saya nak beritahu dengan tuan-tuan, sebelum pilihan raya kita semua bersungguh-sungguh nak pastikan yang BN-nya kita bekerja keras nak pastikan BN boleh memerintah secara bersendirian, betul? PH pun sama juga. Ada PH sini, tolong angkat tangan. Dulu dia orang ni pun bekerja kuat nak pastikan mereka boleh perintah sendirian, betul? Ada geng PN sini, PN? Tak ada. Ada geng PN sini? Tuan-tuan, PN je yang tahu yang dia orang tak boleh perintah secara bersendirian. Jadi dia gunakan orang dalam UMNO, lemahkan UMNO, sabotaj UMNO supaya BN tak boleh memerintah secara bersendirian, kena ambil PAS bersatu, bergabung dan bentuk kerajaan, dan dia orang tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Tetapi tuan-tuan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia orang merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan Allah Ta'ala ni sudah pastilah lebih baik daripada perancangan makhluk ciptaan dia. Saya nak beritahu tuan-tuan, akhirnya satu orang pun tak menang. BN tak menang, PH tak menang, PN lagilah tak menang. Betul tak? Bila keadaan ini berlaku, suka tak suka tuan-tuan, bila tidak ada kerajaan, macam mana nak ada pembangkang? Betul tak? Jadi ke bawah dulu tuanku memikirkan tentang siapa yang perlu disatukan dulu. Kalau nak ikutkan ke bawah dulu tuanku ni tuan-tuan, dah menyampah dah dengan muka Din Tumpuk ni. Kenal Din Tumpuk? Dah menyampah dah. Dia anggap Muhyiddin ni penipu. Tapi demi Islam, demi Melayu, maka ke bawah dulu tuanku menitahkan supaya Muhyiddin bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ketika itu Muhyiddin baik, Haji Hadi baik, dia fikir tentang Islam dulu, dia fikir tentang Melayu dulu, maka apa yang dia patut buat? Dia kena terima titah ke bawah dulu tuanku untuk Perikatan Nasional kerjasama dengan PH. Kenapa? Kerana kalau Perikatan Nasional kerjasama dengan PH, Islam paling kuat, Melayu paling kuat. Sebab mereka ada masa tu 73, lepas tu tambah satu Padang Serai. Perikatan Nasional ada 74 orang wakil rakyat, semua Melayu, semua Islam. PH ada 82 orang wakil rakyat,
29 Melayu, 29 Islam. Maknanya kalau campur 74 campur 29 orang, kita ada 103 orang wakil rakyat beragama Islam dan orang Melayu. Dan yang bukan Islam hanya ada 53. Tuan-tuan, 103 dengan 53. Maknanya 2/3 daripada kerajaan yang dibentuk itu adalah Islam dan Melayu. Ini kita kena beritahu dengan orang Melayu yang bengong ni. Orang Melayu, orang Islam yang fikir bahawa PAS ni betul-betul nak laksana Islam, betul-betul fikir tentang Islam, betul-betul fikir tentang Melayu. Kalau dia fikir tentang Melayu, dia fikir tentang Islam, dia akor dengan titah tuanku, maka kerajaan yang dibentuk tuan-tuan 156 orang, 103 Melayu Islam, hanya 53 bukan Islam. Betul tak betul tuan-tuan? Tapi dia tak fikir soal Islam, soal Melayu. Dia fikir tentang aku nak jadi Perdana Menteri. That's it. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kebodohan kepada Muhyiddin ni, dia tak boleh beza. Dia ada 73 kursi, Anwar ada 82. Takkanlah dia nak jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Mana datang logik dia? Tapi kalau ketika itu tiba-tiba tuanku keluarkan formula, disebabkan Muhyiddin kau ni pernah jadi Perdana Menteri, Anwar setakat pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Walaupun Anwar ada 82 kursi, engkau ada 73 kursi, maka maka better mencadangkan Muhyiddin kau jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Agak-agak tuan-tuan lah, Muhyiddin terima tak tuan-tuan? Kalau Muhyiddin ditawarkan jawatan Perdana Menteri, dia terima tidak? Terima. Kalau dia terima tuan-tuan, kerajaan yang dibentuk itu dia Perdana Menteri, dalam ada DAP tak? Ada. Ada masalah? Tak ada masalah. Masalahnya dia nak PM. Dia nak jadi PM, itu je. Betul tak betul tuan-tuan? Ada dia kisah pasal DAP. Dia pernah kerjasama DAP tak? Pernah. PAS pernah kerjasama dengan DAP tak? Pernah. Tuan-tuan, besok lusa tak mustahil tiba-tiba PAS pun boleh bersama dengan kita tuan-tuan. Jangan terkejut. Kan? Yang dia nak kuasa saja. Sebab apa dia nak kuasa ni tuan-tuan? Sebab dia dah merasa duit jana wibawa. Ini kita kena bagi orang-orang yang bengong ni tuan-tuan. Kat Malaysia ni ada 4.2 juta rakyat Malaysia yang bodoh. Jangan rasa malu nak bodohkan dia orang ni. Sebab dia orang memang bodoh. Dan saya nak beritahu, jumlah yang bodoh ni bertambah. Kalau tak, Terengganu tak kalah 40-0. Kelantan tak tinggal 2 Batu Nisan, betul tak? Makin lama makin ramai. Sebab orang tak boleh fikir. Orang fikir dia orang ni betul-betul bawa Islam. Siapa yang letak agama Islam sebagai agama persekutuan? UMNO lah. Bukan perjuangan PAS. Siapa yang letak hak istimewa Melayu? Siapa yang letak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan? Siapa letak kedudukan Raja-Raja Melayu di dalam perlembagaan? UMNO. Yang buat JAKIM, buat YADIM, buat Universiti Islam, semua sekali saudara yang berada dalam kerajaan perpaduan hari ini. Betul tak betul? Sekarang dia kata Islam terancam. Serancang kepala otak dia. Berapa ramai orang Melayu, orang Islam dah dikafirkan semenjak kerajaan perpaduan ni 8 bulan memerintah ada. Berapa banyak sekolah agama ditutup, tahfiz ditutup. Yang 200 biji tahfiz yang ditutup di Selangor ni tuan-tuan, kena tahu bila berlaku kebakaran 23 orang meninggal dunia tuan-tuan. Sebab buat tahfiz, saudara, nak buat bangunan ni untuk tahfiz ke apa, mesti selamat. Kalau bangunan dia boleh masuk pintu depan, pintu nak lari belakang, kalau kebakaran pun tak ada, selamat tak tahfiz tu? Tak selamat. Kita nak melahirkan ramai para hufaz, kena ada fire extinguisher, alat pemadam pembakaran. Wiring kena betul. Kalau wiring tak betul,
tak diluluskan oleh bomba, tak selamat untuk diduduki, macam mana kita nak biar anak-anak tahfiz kita? Kita bagi 2 tahun selepas berlaku kebakaran, 2 tahun mesti perbaiki. Tapi bila ada yang dah bagi peluang 2 tahun, dia tak buat, maka mereka diarahkan untuk menghentikan operasi. Sehingga mereka repair apa semua sekali apa yang buat. Dan Datuk Zahid tuan-tuan dah jumpa 23,000 orang para hufaz ni. Kita dah bantu berapa ramai yang tak cukup piawaian dia tak ikut, SOP tak ikut ni, dah berjaya ikut. Dah pulihkan wiring sistem dan sebagainya. Tak ada pintu belakang, dah buat pintu belakang. Tapi ada lagi yang buat endah tak endah. Maka yang 200 biji di Selangor itu, yang itulah yang tak indahkan peranan. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mesej kita kena jelas bahawa Islam tidak terancam di bawah kerajaan perpaduan. Malah kerajaan hari ini dalamnya ada UMNO, ada Datuk Seri Anwar juga, pernah jadi timbalan Presiden UMNO, jangan lupa. Begitu juga pernah menjadi Menteri Pelajaran. Proses Islamisasi yang menyebabkan orang faham tentang Islam kebanyakannya ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pelajaran. Dulu zaman P. Ramlee ni zaman mak bapak kita, orang Islam pun tudung pun banyak tak pakai. Hari ni hampir semua pakai tudung. Betul tak betul? Sebab proses pemahaman nilai-nilai Islam, aurat pun dia orang tak tahu dulu. Dulu mak bapak kita, bukan mak bapak kita lah, nenek-nenek kita, zaman P. Ramlee kalau tengok berlakon filem tu, perempuan kalau mandi tepi laut semua pakai bikini je. Hari ni kalau perempuan pakai bikini, orang tengok ni anak siapa lah ni. Betul lah? Sebab kefahaman Islam tu makin mantap sekarang. Siapa yang sediakan sistem pendidikan Islam ni? Kita dulu. Siapa yang mantapkan dari segi Universiti Islam, Kolej Islam, itu ini semua Islam. Lepas tu bila semua orang dah faham tentang Islam, pas kaut semua. Nampak tak? Nak buat macam mana? Korang tak pergi masjid. Korang lahirkan orang yang faham tentang Islam, tapi pas kutip semua yang kita lahirkan. Semua jasa kita ni dia orang kutip. Betul tak betul tuan-tuan? Bila time gotong royong untuk sembelih kurban, geng dia je semua. Kalau dah setiap kali aktiviti-aktiviti kat masjid, geng dia saja, makin lama makin ramai orang Islam yang bersama dengan mereka. Kita hantar anak-anak kita pergi belajar di Mesir, di Jordan, dia kaut semua sekali jadi aset dia. Ini kita kena atasi. Itu sebab sekarang ni kita nak pastikan lepas ni anak-anak kita jangan seko pun kita hantar pergi ke pasti, kan? Sebab lepas ini tuan-tuan, kita akan adakan di Kemas, kita ada apa yang dipanggil sebagai silibus bahasa Arab. Di Kemas kita akan ada silibus mini tahfiz, supaya anak-anak kita ni daripada di bangku sekolah pun, saudara, sudah ada pendekatan nak dekat dengan Al-Quran dan sebagainya. Kita nak ambil balik ni. Kita sekarang ni di peringkat UMNO, kita ada majlis ulama. Dan kita lihat Datuk Seri Anwar setiap minggu tuan-tuan. Kalau dulu Seri Perdana ni kediaman rasmi Perdana Menteri, sekarang ni apa yang Datuk Seri Anwar buat, ini dah jadi macam pusat pengajian. Setiap minggu ada ulama-ulama mutabar daripada seluruh dunia, kita datang, kita buat pengajian dan sebagainya. Kita nak pastikan penerapan nilai Islam ini berterusan. Sistem perbankan Islam, bank Islam dan sebagainya, kebanyakannya juga ketika dia menjadi Menteri Kewangan. Ini benda-benda yang tuan-tuan kena jawab supaya orang tahu. Jadi saudara, kalau mereka kata mereka ni nak menegakkan Islam, tuan-tuan, bohong. Kerana mereka ada peluang untuk jadikan Islam dan Melayu paling kuat. 2/3 daripada jumlah ahli parlimen, 103 orang sepatutnya Islam, 53 je bukan Islam. Tetapi disebabkan dia angkuh, bukan setakat dia angkuh, dia sombong, bongkak. Dia, tuanku titahkan, suruh dia tunggu sampai tuanku jumpa Datuk Seri Anwar, lepas tu bincang balik. Tuan-tuan, Muhyiddin terus bangun dan tinggalkan istana.
balik buat press conference. Dengan angkuh dia kata, tuanku titahkan supaya kita bentuk kerajaan perpaduan. Dia sendiri yang cakap. Tuanku suruh titah bentuk kerajaan perpaduan. Tapi kalau puak-puak dia orang ni, dia orang nafikan. Dia kata mana ada tuanku suruh buat. Padahal Muhyiddin sendiri yang menceritakan benda ni. Jadi bila dah buat kerajaan perpaduan saudara, bila dia tolak. Dia cakap tuanku titahkan, dia tanda tangan dan dia potong perkataan setuju. Maknanya dia tak setuju. Maka tuanku pun panggil Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Ahmad Hassan dan juga Dr. Zamri Kadir, Setiausaha Barisan Nasional. Tuanku titahkan supaya BN kerjasama dengan PH. Ini kena faham Keputusan nak gabung ni, keputusan siapa? Ni nak kena jawab. Siapa boleh jawab? Bukan. Keputusan gabung ini, keputusan tuanku rakyat tu. Rakyat yang buat putusan, tak nak bagi BN perintah, tak nak bagi PH perintah, tak nak bagi PN perintah. Engkau gabunglah, pandailah engkau. Betul tak betul? Bila tak ada orang menang, maka tuanku lah yang cadangkan supaya kita bergabung. Tuan-tuan, adakah negara lain tak pernah bergabung? Saya nak beritahu, yang bergabung macam kita ni dah berlaku di 70 negara. Kan? Tengok apa jadi dengan ekonomi di Thailand. Berapa lama dia orang tak ada Perdana Menteri? 3 bulan kan? Hancur tak hancur? Orang melari, investor lari, investor yang patut pergi negara dia pun banyak lari ke negara kita. Kita tak boleh biarkan. Last kali, hari ni dah dapat seorang jutawan, jadi dia orang punya Perdana Menteri. Ini benda-benda yang kita kena tahu. Tetapi bila time BN setuju, PN tak setuju. Apa berlaku tuan-tuan? Hari ini 76 orang beragama Islam di dalam kerajaan hari ini. Yang bukan Islam ada 72 orang. Maknanya kerajaan hari ini lebih sikit daripada separuh Islam dan kurang sikit daripada separuh bukan Islam. Kalau Muhyiddin dan Haji Hadi fikir soal Islam, kerajaan yang dibentuk November lepas 2/3 orang Islam Melayu. Ini hujah yang tak ada orang boleh kata tak betul. Maknanya peluang nak jadikan Islam kuat tu ada dan terletak di tangan siapa? Tangan Muhyiddin dan Haji Hadi. Tapi siapa yang menolak kekuatan yang patut ada pada orang Islam dan Melayu? Muhyiddin dan Haji Hadi. Lontar balik, letak balik beban kesalahan itu kepada dia. Memang betul dia salah pun. Betul tak betul? Tuan-tuan, kalaulah dia tak dikurniakan kebodohan pada hari tersebut. Kalau dia tak dikurniakan kebodohan. Kan? Dia kata apa tau? Daripada aku jadi kluster mahkamah, kan? Lebih baik aku jadi timbalan Perdana Menteri. Jalan sana sini pun ada engong, ada apa? Ada escort. Bodyguard pun ada juga. Betul tak betul tuan-tuan? Tapi nak buat macam mana? Ini semua kerja Allah Ta'ala. Ini penjelasan dia. Tuan-tuan. Saudara, jadi kalau bukan BN yang bekerjasama dengan PH, PN yang akan kerjasama dengan PH. Dalam dia tetap ada DAP tuan-tuan. Okey. Apa masalah DAP ni saudara? Saya nak beritahu saudara ramai orang kata tak boleh, dia orang ni komunis. Betul tak betul? Ada komunis kat sini? Ada DAP? DAP tak ada? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa punca orang cakap macam ni? Punca dia ni Mahathir juga. Betul tak? Mahathir lah yang paling teruk sekali menentang DAP ni. Dia tanam dalam kepala otak kita, terutamanya orang UMNO ni, dan kemudian pemimpin selepas dia pun ikut, termasuk dengan saya pun kan. Hari-hari kita dah kata DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu. Benda tu tertanam. Memang susah tuan-tuan. Tak mudah nak bagi tuan-tuan, 58 tahun kita cakap DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu. Betul tak betul? Tiba-tiba kita ada 8 bulan nak yakinkan penyokong kita
bahawa kita boleh ubah DAP ni kepada sebuah parti yang lebih baik. Dan kita boleh kerjasama dengan DAP ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu pilihan raya yang lepas, kenapa Terengganu ni kita dapat separuh? Kenapa Terengganu ni kita kena 40-0? Kenapa di Kelantan kita kena berapa? 30? Kelantan 43-2, sini 33-0. 32-0. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang UMNO sendiri lebih 50% tak mengundi. Pertama, mungkin 30% dah pindah undi Perikatan Nasional, mungkin 20% tak keluar mengundi langsung. Sebab apa? Sebab tak boleh terima DAP. Tetapi jangan tengok yang tak pergi keluar mengundi, tuan-tuan. Sebenarnya kita berjaya. Tuan-tuan, kenapa saya kata kita berjaya? Sebab 58 tahun kita beritahu bancuh otak orang Melayu ni, DAP resis, DAP anti-Islam. Betul tak? 8 bulan tuan-tuan, 50% kita convince suruh undi BN dan PH. Betul tak betul? Ini kejayaan. Itu sebab bila ada orang murung, saya cakap, apa kebodoh kau orang ni? Kalah 40 biasa lah. 1969, ingat lagi tuan-tuan? Berapa negeri kita hampir-hampir kalah semua? Ingat lagi tak? Sampai rusuhan kaum, orang tak boleh terima. Ingat lagi tak tuan-tuan? Saudara, lepas tu apa berlaku? Kita bawa orang yang mencetuskan 13 Mei. Tuan-tuan tahu tak siapa yang sebenarnya mencetuskan peristiwa 13 Mei? Gerakan. Parti Gelakan tu. Tak gelak, tak makan. Dia orang ni, bila dia masa tu 50-50 dia boleh bentuk kerajaan sendiri. Dia buat perarakan. DAP join dia orang, ikut je. DAP pengikut yang betul-betul resis, yang betul-betul chauvinis ni tuan-tuan, gerakan. Tapi bila dia lepas tu berlaku 13 Mei, dia join kita, duduk dalam BN. Kita berjaya ubah dia orang jadi parti yang lebih rasional, parti yang menghormati perlembagaan. Saudara, 61 tahun kita dengan dia orang lepas tu. Kita perintah negara ini 61 tahun, semenjak 69 sampailah tahun 2018. Gerakan dengan kita. Ada kita dengar orang kata gerakan resis? Tak ada. Padahal dia orang lagi teruk daripada DAP. Ada kita dengar gerakan ni chauvinis? Tak ada. Tuan-tuan, Ko Sukun tu dia gelaran apa dia? Tan Sri tau. Ada kita dengar orang Melayu bising, kita bagi Tan Sri pada Ko Sukun? Tak ada. Padahal dia lagi dahsyat dulu daripada Lim Kit Siang. Bila kita bagi Lim Kit Siang, Tan Sri, orang duk bising. Tuan-tuan, saya nak beritahu, dulu DAP ni pakai songkok pun tak mau. Hari ni dengan Lim Kit Siang pun pakai songkok. Betul tak? Dulu dia orang iktiraf tak hak istimewa orang Melayu? Dia orang iktiraf tak kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Dia orang iktiraf tak kedudukan raja-raja Melayu, ketuanan Melayu? Iktiraf tak? Dulu tidak, tuan-tuan. Itu sebab dia orang ada apa yang dipanggil sebagai gagasan Malaysian. Maknanya apa? Dia orang nak hak sama rata. Betul tak? Hak sama rata tu sama tak dengan apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan? Tak sama. Dalam perlembagaan persekutuan menyatakan dengan jelas bahawa kedudukan Islam agama persekutuan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi bila mereka berada menyambut ulang tahun DAP at 50 tahun 2015, kalau tak silap saya, DAP at 50, pada ketika itu tuan-tuan, dia dah ubah dasar dia. Dia dah tulis dalam DAP at 50, bukan lagi deklarasi setapak tuan-tuan, deklarasi DAP pada usia 50 tahun. Mereka akur dengan semua yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Itu sebab bila kita nak gabung dengan DAP, Datuk Seri Zahid tanya tentang 4 perkara ni. Apa pendirian DAP tentang 4 perkara ni? Jawapan DAP tuan-tuan,
kita hormati dan kita junjung apa sahaja yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 3 ni, tuan-tuan. Jadi dah clear. Kalau tiba-tiba selepas ini ada daripada 19 parti politik ini yang tak terima hak istimewa Melayu, tak nak terima Islam agama persekutuan, tak nak terima bahasa Melayu bahasa kebangsaan, tak nak terima kedudukan Raja-Raja Melayu, nak tukar jadi Republic of Malaysia, kita akan suruh dia tinggalkan parti ni. Bila saya cakap macam ni depan pemimpin DAP, Steven Sim cakap, bukan setakat UMNO akan halau dia orang, DAP pun akan halau siapa yang tak hormat ni. Ini jelas. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO ni ada sejarah, kita pernah turunkan Perdana Menteri, betul tak betul? Kita pernah tarik sokongan pada Muhyiddin tak? Pernah tak pernah? Pernah. Jadi tuan-tuan, kalau ada parti politik dalam 19 parti ini yang tak nak berpegang pada apa yang dah dipersetujui, kita akan tarik. Pertama kita halau dia orang keluar, kalau dia orang tak nak keluar juga, kita akan keluar meninggalkan kerajaan ini, tuan-tuan. Ini jaminan saya boleh bagi pada saudara. Itulah pendirian kita di dalam UMNO. Tapi hari ini saya nak beritahu DAP jauh berbeza. Kan? Bila Lim Kit Siang sendiri, ini di dalam parti DAP ni pun tuan-tuan kena faham ya. Ada separuh kemah besar. Kemah besar bos dia Mahathir Mohamad. Ada separuh ikut Anwar Ibrahim. YB Anthony Loke ni semua kan. Ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebanyakan yang kemah besar yang pro Mahathir ni dah tak ada kuasa, tuan-tuan. Tony Puah, tengok apa jadi. Mulut dia lancang. Dia cakap UMNO macam-macam. Kita tengok pendirian YB Anthony. Cukup jelas. Dia kata Tony Puah dah kalah pemilihan dan tidak akan menjadi calon. Jadi calon tak? Tak jadi. Ramasamy, mulut dia macam-macam dia cakap. Betul lah. Dia hina kaki tangan awam. Dia kata tak boleh kaki tangan awam dikuasai Bumi Putra. Apa jadi pada dia? Daripada jawatan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dapat jadi calon tak? Tak dapat. Kita tengok ada seorang budak, tak tahulah mana Muhammad mana lah. Di Balakong, dia bercakap, dia hentam UMNO, hentam orang Melayu. Apa yang YB Anthony Loke buat, tuan-tuan? Dia terus gantung serta-merta. Sehingga siasatan selesai. Kita UMNO pun tak berani bawa macam tu. UMNO kena bawa pergi jawatan kuasa disiplin. Saya nak beritahu ni saudara, DAP cukup jaga hubungan dia dengan UMNO. Dan DAP, pemimpin DAP cukup hormat dalam apa-apa isu saudara yang dia orang tak faham dah, rujukan dia ialah Datuk Zahid, tuan-tuan. Ini. Jadi jangan bimbang. Dan DAP ni saudara, dia dah pernah ada kuasa 22 bulan, tapi disebabkan keterlanjuran perkataan, disebabkan keterlanjuran perbuatan, orang Islam luka hati, orang Islam kecil hati, orang Melayu terasa terancam, maka akhirnya dia jadi pembangkang balik. Betul tak? Bila dia jadi pembangkang balik, apa jadi pada dia? Apa jadi pada Lim Guai? Dia jadi kluster mahkamah. Betul tak? Dia kena dakwa. Tuan-tuan rasalah kalau tuan-tuan duduk di tempat DAP, dia nak kontrol tak mulut dia? Dia nak jaga tak percakapan dia lepas ni? Dia akan lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, tak nak menyebabkan orang Melayu terasa, tak nak menyebabkan orang Islam rasa sensitif, tuan-tuan. Ini memudahkan proses kita, tuan-tuan, untuk menjaga supaya DAP tak keluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan perasaan kawan-kawan, khususnya orang Melayu dan Islam. Saya nak beritahu contoh, tuan-tuan. Ramai orang tanya dengan saya, kenapa UMNO tak garang macam dulu? Tuan-tuan, betul lah. Dulu, kenapa UMNO garang? Dia orang dapat kuasa je, apa dia buat, tuan-tuan? Dia tukar, dia ambil peguam kepada Ketua Komunis Melaya, Cimpeng punya peguam, Tommy Thomas, lantik jadi peguam negara. Sedaplah saya duduk balon. Betul lah.
sedap kita buat demonstrasi. Sebab ada isu. Betul tak? Datuk Seri Anwar buat tak benda ni tuan-tuan? Dia tak buat. Dia tukar Tun Raus baik-baik jadi ketua KEM negara, dia gantikan dengan Richard Malanjun. Richard Malanjun ni pula tuan-tuan, orang yang telah membuat keputusan untuk membenarkan Lina Joy dimurtadkan. Sedap tak kita lanya? Sedap lah tuan-tuan. Itu sebab kita tengok, ada tak Anwar Ibrahim tukar ketua KEM negara? Tak ada. Tak ada. Nampak? Datuk Seri Anwar cukup berhati-hati bab ni saudara. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, beza antara Mahathir dengan Anwar ni, Mahathir bila dia dapat kerajaan, dia ada 5 tahun sebelum pilihan raya. Jadi dia boleh gunakan kuku dia, dia boleh gunakan kuasa yang ada pada dia. Datuk Seri Anwar, dia dapat kerajaan 6 hingga 8 bulan daripada tarikh tersebut, dia kena berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Jadi kita tak boleh buat sesuka hati kerana kita sentiasa dipantau, dipandang oleh rakyat. Jadi dia memang sangat berjaga-jaga tuan-tuan. Okey. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan saudara, kesimpulan dia tuan-tuan, percayalah, yang paling pas dan bersatu takut tuan-tuan, ialah kalau UMNO boleh beri isyarat kepada rakyat di luar ni. Kita ada lagi 4 tahun 4 bulan kita boleh buktikan bahawa DAP zaman bersama dengan PH memang zaman bersama dengan PAS, memang PAS kena ikut telunjuk DAP. DAP bila bersama dengan Mahathir, memang Mahathir kena ikut telunjuk DAP. Tetapi bila DAP bersama dengan Barisan Nasional, DAP dapat kita neutralisekan, sama seperti kita neutralisekan gerakan dulu. Yang ini yang dia orang takut. Kerana kalau dia boleh nampakkan, dah 5 tahun PKR, UMNO, gerakan MCA, MIC, DAP boleh berkawan, tak ada sentuh sensitivity orang Islam. Ada isu tak tuan-tuan? Tuan-tuan, 8 bulan korang boleh dapat balik 50%, pengundi yang dah diindoktrinasi 58 tahun supaya benci DAP, korang 8 bulan korang boleh dapat 50%, sokong kita balik. Takkanlah lagi 4 tahun tak boleh dapat 30%. Boleh tak boleh? Saya bukan suruh tuan-tuan pergi curi ahli PAS, tak payah. Biarlah walaun tu macam tu. Kalau boleh tarik, alhamdulillah. Betul lah? Kau nak buat macam mana? Nak kahwin dengan orang PAS? Kahwin. Tapi kalau orang PAS Kelantan ni kau kahwin pun tak guna. Dia tetap bulan juga. Habis kuat boleh kau tim, okey tak apa. Parlimen bagi BN. Bagilah bulan pun bulan lah. Saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Saudara, ini kita kena tanam dalam kita punya semangat perjuangan. Kita lawan DAP 58 tahun, 8 bulan kita boleh tarik separuh orang kita, ubah pemikiran mereka, boleh terima kerjasama ni. Tuan-tuan, 4 tahun daripada sekarang, kita dapat lagi 30%, cukup. Kita ada 30% orang UMNO, yang dulu sokong UMNO, dia kembali bersama dengan UMNO. Bersama dengan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, kita menang mudah pilihan raya yang akan datang. Anytime. Kita boleh menang mudah. Hari ini, yang diorang kata gelombang hijau ni tuan-tuan. Tuan-tuan, ramai orang Melayu kat Malaysia ni tahu bagi PAS ni 33 tahun jaga Kelantan, dia tak boleh selesai masalah air pun. Betul tak betul? Masalah Kelantan dia tak selesai, macam mana nak selesai masalah negara? Tuan-tuan rasa orang Melayu gila nak bagi PAS perintah negara ni? Tuan-tuan, kalau Kelantan tu tak kisahlah. Dia orang nak orang janji Islam, biarkan. Kan? Terengganu ni saya yakin tuan-tuan. Saya yakin Terengganu ni kita boleh dapat balik. Kedah pun
Kalau betul-betul lah, kita boleh dapat balik. Tetapi yang menyebabkan dia orang ni takut pasal indoktrinasi, tuan-tuan, sebab kejayaan kita juga. Kalau kita tak hasut orang Melayu dulu supaya benci DAP, tak adalah kita susah macam ni. Betul tak betul? Betul tak? Yang hari ni, jangan kita susah hati. Maknanya, kerja buat kita 58 tahun itu betul-betul kerja kita yakinkan orang Melayu DAP resis, DAP apa ni komunis dan sebagainya. Benda tu tertanam. Tuan-tuan nak padam balik apa yang tuan-tuan cakap dulu. 8 bulan tuan-tuan berjaya tak padam, 50% dah boleh terima. Tak okey? Okey lah tuan-tuan. So, yang menyebabkan susah ni pun kena pandang dari segi sudut positif. Susah ni sebab kejayaan anda yakinkan bahawa DAP ni resis dulu. Betul lah? Dua-dua kerana kejayaan kita. So jangan bimbang. Janganlah ada setengah-setengah monyok. Saya nak beritahu lah ada 2-3 orang. Termasuklah Perdana Menteri kita. Bila kalah 3 buah negeri. Sampai sakit gigi, termenung, tak keluar. Apa benda ni? It is a victory tau. Ianya satu kejayaan. 58 tahun tuan-tuan, kita cakap macam-macam pasal DAP ni. Kita boleh yakinkan 50% boleh terima DAP. Bukan mudah tuan-tuan. Saya yang secara terang saya cakap. Bila orang tanya saya, jawapan saya kalau Datuk Najib tak keluar, kita boleh dapat Pulau Pinang je. Betul. Yang orang kata boleh dapat Terengganu, dapat Kedah apa ni semua mengarut tuan-tuan. Tetapi tanpa Datuk Najib ni tuan-tuan, kita boleh dapat Negeri Sembilan, kita sapu, tinggal 4 ekor je. Yang geng dia orang. Selangor, kita hampir-hampir dapat 2/3. Itu pun kita tak syukur lagi. Apa-apa benda yang kau nak. Apatah lagi kalau selepas ini, Datuk Seri Najib dibebaskan. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib dibebaskan bukan setakat 30%. Silat-silat walaupun PAS pun kita boleh tarik bersama kita. Betul tak betul tuan-tuan? So, jangan nak pening kepala. Kalau hari ini kita tengok setengah-setengah orang Melayu macam susah nak bersama dengan kita tuan-tuan. Saudara, macam itulah keadaan bila mula-mula kita kerjasama dengan gerakan. Ingat lagi tuan-tuan? 1969. Gerakan ni ialah parti yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Tiba-tiba kita ambil gerakan ini masuk dalam Barisan Nasional. Sebelum tu kita panggil Parti Kapalaya, Perikatan. Betul tak? Itu yang dia orang curi nama perikatan tu. Dia letak nama, dia curi nama orang. Dah keturunan dia pencuri tuan-tuan. Nak salah kamu tak boleh. Kan? Saudara, ini kita kena tanam dalam jiwa kita. Okey. Ada orang cakap susah nak terima Datuk Seri Anwar. Tuan-tuan tak maki Anwar macam saya maki Anwar. Betul tak betul? Saya maki detail tuan-tuan. Lagi susah. Tapi saudara, hari ini keputusan ni Allah Ta'ala yang tentukan. Betul tak? Saudara, kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati rakyat, tak nak bagi seseorang pun menang, tak nak bagi BN menang, PH menang, ada ke kita kita punya parlimen kita hang? Tergantung. Tak ada. Yang menyebabkan terpaksa gabung di antara musuh-musuh politik ini. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala gerakkan hati pengundi kita. Betul tak? Dan kenapa kita tak ada orang Melayu yang kuat untuk duduk dalam kerajaan? Sebab Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk bersifat angkuh. Kalau Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk terima kerjasama ni, apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Mampu dah UMNO ni? Betul tak betul? Ini semua kerja Allah Ta'ala tuan-tuan. Kan? Dia buat fitnah pada BN. Dahsyat saudara. Sampai orang tengok muka Zahid ni macam-macam. Betul tak betul? Saudara, apa salah Datuk Zahid? Salah Datuk Zahid satu je. Mahathir suruh dia bubarkan UMNO, dia tak nak bubar.
Mak dia suruh dia masuk bersatu, dia tak nak masuk. Lepas tu dia bahasakan balik. Dia kata, Tun, takkan ular lidi nak makan ular sawa? Betul juga. Ular lidi kecil. Parti dia ada berapa ekor je ahli. Kita ada 3.7 juta masa tu. Takkan kita nak kena telan dengan ular lidi, tuan-tuan? Kemudian dia kata, dia cakap dengan Tun Mahathir ni, kalau saya buat apa yang Tun minta ni, saya punya kubur banjir. Dia kata pasal banjir pula. Orang UMNO 3.7 juta ni akan kencing di kuburan saya. Tuan-tuan, pemimpin kita ni tak nak tunduk dengan musuh kita. Pemimpin kita tak nak tunduk dengan musuh kita. Kita pula anggap pemimpin kita ni bawa sial pada parti kita. Tak kesial kita ni, tuan-tuan. Pakai otak lah orang Melayu ni. Yang benci dengan Datuk Zahid ni kerana Datuk Zahid tak nak pilih mereka. Kalau Datuk Zahid November hari tu, dia kata tak apalah. Walaupun aku dah kena tikam, walaupun aku dah percaya kat Muhyiddin, maafkan dia, bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Dia ada 32 ekor je, kita ada 42. Siapa lagi layak jadi Perdana Menteri? Datuk Zahid. Tapi bagi dia jadi Perdana Menteri, walaupun dia ada 32 orang. 32 orang tu pula 16 curi daripada kita, 9 curi daripada Anwar. Betul tak betul? Bagi dia jadi Perdana Menteri, apa dia buat? Mula-mula dia dengar cakap Datuk Najib. Dia luluskan KWSP, dia bagi RM600 bila korang kena lockdown. Kan? Lepas tu, kita punya duit, dia tahan, dia tak bagi rilis. Berapa kali rayuan? Dia suruh rayu, dia suruh Peguam Negara rayu. Saudara, pemimpin kita, Datuk Najib, Datuk Zahid, nak disumbat dalam penjara. Kita pergi pilihan raya di Sabah, dia tikam belakang kita. Dah agihkan secara saksama, dia hantar calon bebas, bagi RM200,000. Saya boleh sebut. Antara calon dia letakkan di Tawau, tuan-tuan. Kawan saya, terima duit RM200,000 daripada Hamzah Zainuddin. Dia pasang lagi. Itu sebab Datuk Zahid tegas. Di Melaka, walaupun Ismail Sabri, walaupun Anwar Musa, dia kata kalau kita tak bersama PAS, bersama bersatu, kita hanya menang 8 kursi. Datuk Zahid jawab apa? 8 kursi pun 8 kursi. We go Solo. Kita pergi Solo. Di Johor, sama juga. Ismail Sabri kata tak boleh menang. Ingatlah tuan-tuan, ingat tak ingat ni? Anwar Musa kata tak boleh menang. Geng-geng kluster menteri ni memanglah dia tak nak pilihan raya cepat. Bila pilihan raya cepat, tuan-tuan, projek-projek yang dia tengah kerjakan, belum sempat dapat payment, belum sempat jalan, belum sempat itu lulus SST dan sebagainya, duit belum dapat, habuan belum dapat. Jadi dia nak tangguh, dia drag. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, kehancuran hari ini UMNO bukan kerana presiden. Presiden bukan poster boy, tuan-tuan. Betul tak? Kehancuran hari ini bukan kerana presiden berada dalam kerajaan dan dia gagal pacu kerajaan. Tidak. Kita kalah ni, tuan-tuan, kerana timing tak betul. Tuan-tuan ingat kita ni terror sangat ke? Bagus sangat ke? Sehingga menyebabkan kita boleh menang kat Melaka. Kita bagus sangat ke? Sehingga kita boleh menang dekat Johor? Tidak. Timing is important. Masa tu, saudara, pilihan raya negeri ketika tu COVID. Betul tak betul? Pengundi Cina keluar mengundi tak? Ramai tak keluar mengundi. Itu sebab kita boleh menang besar. Itu sebab di Johor pun kita boleh menang besar. Bila kita cakap bubarkan parlimen, kau bubarkanlah. Kalau dia letak kepentingan peribadi dia tu ke tepi, dia letak kepentingan parti di depan. Hari ni UMNO tak payah kongsi kuasa. Betul tak betul? Kita tetap akan memerintah. Silap-silap Mak Sabri jadi Perdana Menteri lagi. Tapi tidak boleh buat pengorbanan untuk parti. Hari ini kita nak salahkan Datuk Zahid macam mana? Tuan-tuan, adakah Datuk Zahid Perdana Menteri? Adakah dasar-dasar dia orang marah? Dia bukan Perdana Menteri. Dia, saya cakap terus terang, dari segi imej, memang imej dia rosak. Tapi adakah imej dia rosak kerana tuduhan ke atas dia tu betul? Tidak juga. Dia
imej rosak kerana fitnah ke atas dia itu keterlaluan. Orang percaya. Betul tak betul tuan-tuan? Saya ambil contoh, saudara. Dia ada 40 kes campur 47 kes. 40 kes yang pertama ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan. 40 kes yang pertama. Dia terima duit daripada UKSB. Dana politik ni, saya pun terima dana politik tuan-tuan. YB Pamin pun pernah terima dana politik. YB Suraya pun pernah terima dana politik. Kalau ada orang politik cakap dia tak pernah terima dana politik, bullshit. Bullshit, tahu bullshit. Penipu. Semua orang politik terima dana politik. Salah ke tak salah? Tak salah. Dalam politik Malaysia, semua ahli politik dan parti politik boleh terima dana politik. Tahun 2012, Datuk Seri Najib pernah mencadangkan supaya semua orang yang terima dana politik kena istihak. Di bawah NKRI Rasuah, kita nak buat akta supaya semua orang terima dana politik kena istihar dari mana dia dapat, siapa yang bagi. Siapa yang setuju ketika itu? Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Masa tu Muhyiddin Timbalan Presiden. Dia setuju. Siapa yang tak setuju? Yang lain semua tak setuju. Sebab dia orang takut orang akan tahu dia dapat duit daripada mana. Maka tak ada undang-undang ini. Tuan-tuan, tak salah. Tapi bila kita jatuh, apa yang berlaku saudara? Kita jatuh, bila kita jatuh, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Datuk Zahid pernah terima 200,000 dua kali. Sekali. 100,000, 100,000, 200,000 daripada UKSB. Kan? Orang yang sama bagi duit kat Datuk Zahid, bila ditanya dalam mahkamah, siapa lagi yang kamu sumbang ni? Dia kata, saya sumbang ramai orang. Kita berniaga bagus, kita sumbang. Siapa antaranya? Maka bocorlah tuan-tuan, dalam mahkamah, antara yang terima 2.6 juta ringgit ialah Tun Dr. Mahathir. Bagi kat tangan Mahathir? Bukan. Bagi kat tangan suami kepada anak saudara Tun Mahathir, iaitu Puan Sri Yasmin. Suami dia nama Tan Sri Rahmat. Terima 2.6 juta untuk Mahathir. Siapa lagi yang terima? Tan Sri Mahyudin Yassin. Berapa dia terima? 1.3 juta. Siapa lagi terima? Hishamuddin Tun Husin, Khairi Jamaluddin, Hanifah Ahmad, Syafi'i Abdal. Semua orang terima. Tapi persoalannya tuan-tuan, bila Datuk Zahid terima, dia kata rasuah. Bila orang lain terima, itu dipanggil, dia tak sebut sedekah. Dia kata itu political donation. Yang sebut sedekah ni, puak-puak walaun. Adil ke tak adil? Undang-undang mesti ada satu set undang-undang untuk semua orang. Betul tak betul? Ini tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Okey, itu sebab bila laporan SPRM itu sendiri, bila saya ada dalam mahkamah ketika itu, bila hakim tanya, dalam laporan SPRM disebut nama Hishamuddin, laporan tu ke atas Hishamuddin dan yang kedua ke atas Datuk Zahid. Tapi hakim tanya, kenapa hanya Datuk Zahid yang didakwa? Dia cakap itu arahan pihak atasan. Kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Itu arahan pihak atasan. Hari ini tuan-tuan, satu dokumen yang cukup penting telah didedahkan. Bila mana DPP Ahmad Akram Gharib, DPP ini telah bocor dokumen dia, lebih kurang 8 muka surat. Dia beritahu dengan Tommy Thomas, tak ada bukti nak sabitkan, nak dakwa Datuk Seri Zahid Hamidi. Tak ada bukti. Tapi dia teruskan dengan pendakwaan juga. Betul tak betul? Maknanya saudara, pendakwaan ini ialah pendakwaan yang bermotifkan politik, berniat jahat dan terpilih. Sama juga minggu yang sudah, satu juga dokumen bocor. Dokumen ini memberitahu bahawa 7 orang DPP dan 5 orang pegawai penyiasat polis mengesahkan bahawa tidak ada bukti untuk kita dakwa manusia bernama Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Irwan, KSP Kementerian Kewangan, di atas kesalahan isu Aba IPIC tuan-tuan. Tapi dia orang dakwa juga tak Datuk Seri Najib tuan-tuan?
Itu sebab saya mengeluarkan kenyataan. Datuk Seri Azalina pun keluar kenyataan. Datuk Seri Zahid pun hari semalam keluar kenyataan. Kita mahu semua kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dan pemimpin-pemimpin UMNO yang terang-terang dianiaya ni perlu digugurkan. Betul tak betul? Saudara, hari ini saya nak tanya dengan tuan-tuan lah. Dia orang kata kita kena tukar presiden. Saya setuju tukar presiden ni. Dengan syarat kita ada pemangku presiden yang tuan-tuan boleh jamin saya dia tidak akan difitnah, dia kebal fitnah, dan walaupun difitnah, imej dia tetap bersih. Boleh tak bagi saya satu nama? Ada siapa-siapa boleh bagi saya satu nama? Ada? Tuan-tuan, bosku pun hari ini duduk penjara kena fitnah. Betul tak? Dah habis hebat dah tu. Betul tak betul? Pun last kali duduk penjara kerana fitnah. Nampak tak tuan-tuan? Saudara, beza kita dengan geng PH. Ni geng PH ni. Mana geng PH angkat tangan? Angkat tangan, jangan malu. Beza kita dengan geng PH ni tuan-tuan. Geng PH baik, geng PAS baik, geng Amanah baik. Bila pemimpin mereka kena fitnah, pemimpin mereka kena tuduh, betul ke tak betul ke, mereka tetap pertahankan. Betul tak betul? Datuk Seri Anwar macam-macam kena, dia orang pertahankan tak? Pertahankan. Mak Sabu kena, dia orang pertahankan tak? Pertahan. Mustafa apa yang kibas spender tu? Mustafa Ali, dia orang pertahankan tak? Pertahan tuan-tuan. Ini bila Datuk Zahid, Datuk Najib kena je. Pemimpin UMNO sibuk cuti. Betul tak betul? Kita pula yang tukang suruh dia bercuti tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, macam mana nak kerja macam ni? Kita lantik orang tu jadi presiden, bila dia kena fitnah, kita suruh cuti. Timbalan ambil alih. Bila timbalan ambil alih, bila ada benda yang dia tak setuju, dia kena fitnah, kita suruh orang lain ambil alih. Tuan-tuan, berapa kali nak tukar parti ni? Tengok. Tuan-tuan tahu tak, Perdana Menteri Thailand yang baru ni, Perdana Menteri yang keberapa? Itu Perdana Menteri yang ke-30 tuan-tuan. Perdana Menteri Malaysia ni baru berapa? Baru 10. Itu pun dalam tempoh berapa tahun ni? 5 tahun ni, kita ada 4 Perdana Menteri. Nampak tak beza dia tuan-tuan? Kalau tidak, baru nombor 7. Kan? Saudara, ini benda ni kita kena explain kat orang. Saya nak explain kat semua orang, tak mampu tuan-tuan. Time's up. Baru mukadimah. Tuan-tuan, saya nak explain dekat semua orang, saya tak mampu. Saudara, itu sebab saya minta tuan-tuan, okey, nanti Kak Su akan bagi link untuk tuan-tuan join community penerangan UMNO Malaysia. Ini grup WhatsApp. Tapi dia bukan macam grup WhatsApp yang macam korang Assalamualaikum kan. Dalam grup tu ada 2,000 orang. Dulu lagi ramai. Dulu boleh masuk, community ni boleh masuk 5,000. Sekarang community boleh masuk 2,000. Dia satu hala tuan-tuan. Community satu hala. Kalau saya hantar video, tuan-tuan tak boleh kata terima kasih. Saya memang cakap terus terang, kalau grup WhatsApp yang boleh reply ni dah tak masuk kepala dah. Sebab bila seorang cakap Assalamualaikum, 2,000 orang jawab Waalaikumsalam, hang telefon korang. So bagi maklumat satu hala je. Saya akan bagi setiap hari video-video pendek ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tolong share, ambil video pendek ni. Saya tak akan letak watermark kecuali macam media perpaduan tu, dia kadang-kadang akan letak watermark. Saya nak beritahu, tuan-tuan ambil video ni, tuan-tuan letak tu, tuan-tuan nak monetize, dapat duit dengan video yang kita hasilkan, silakan, halal. Halal. Yang penting perjuangan kita ni, penjelasan diteruskan. Kalau semua orang tuan-tuan, contohnya UMNO ada 3.7 juta.
ahli PKR ada 1 juta lebih. DAP dia ada jugalah, tapi dia not really on membership base. Amanah dia ada, kan? Saya baru buat di peringkat UMNO, kemudian lepas ni akan buat di peringkat ahli-ahli PKR, saya akan buat di peringkat ahli amanah dan DAP sama. Cuma saya minta bila kita post ni saudara, kan? Kalau tuan-tuan rasa semak banyak sangat ni, janganlah keluar grup permintaan saya, kan? Tuan-tuan clear message sudah. Sebab ada kalanya tuan-tuan bila kita berperang, tuan-tuan tak tahu nak jawab apa, kan? Contohnya hari ni Datuk Seri Anwar pergi menghadiri konsert KFC. Itu pun jadi isu, tuan-tuan pun tanya macam mana dia? Biasanya tuan-tuan kita akan jawab siap-siap, kan? Ada isu kita jawab, ada isu kita jawab. Jadi bila kita buat komuniti ni tuan-tuan, janganlah keluar grup tu cepat, kan? Mungkin ada kalanya tuan-tuan rasa alamak, apa pasal dia ni seorang je bercakap, nak buat macam mana tuan-tuan? Kita dari segi sumber kewangan very limited, kan? Biasanya apa yang kita jawab, satu malam saya buat live tu saya akan jawab 10 isu. So 10 isu tu kita potong pendek-pendek. Kalau tuan-tuan ada isu bagus, ada jawapan bagus, ada penerangan yang bagus, boleh hantar kat saya. Nombor telefon saya boleh ambil. 012-332-0000. Maxis 33 20,000. Senang. Jadi kalau ada apa-apa soalan penting, baru kontak saya. Kalau tak, nanti Kak Su akan bagi link, tuan-tuan join community itu. Dengan link community itu saudara, tuan-tuan boleh dapat maklumat, isu-isu semasa, jawapan kepada isu dan juga serangan-serangan. Kalau ada orang boleh buat lagu, ada orang boleh buat parodi, ada orang boleh buat video pendek untuk menyakat kawan kita yang sebelah sana, nak hantar kat saya, kalau kualiti bagus, insya-Allah saya tolong sebarkan sama. Jadi itu pesanan saya saudara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, I am here to make sure that we are going to win the 16th general election. Dan saya tak boleh buat ini bersendirian bersama dengan Ketua Penerangan UMNO, bersama dengan YB Fahmi Fazil saja. Kita perlukan bantuan tuan-tuan. Dan percayalah, kalau 8 bulan kita boleh mengatasi propaganda kita 58 tahun terhadap DAP, kita boleh yakinkan 50% ahli kita. Saudara, lepas ini kalau ada 4 tahun kita boleh yakinkan lebih ramai. Silap-silap tuan-tuan, kita boleh tarik balik geng-geng bersatu untuk bersama dengan kita. Kita boleh tarik balik puak-puak PAS yang percaya bahawa PAS tu bersih, PAS tu Islam, Islam tu PAS. Saya nak beritahu saudara, PAS ialah parti politik. Islam itu agama. Islam itu ad-din. Ad-din ialah cara hidup. Masuk PAS bukan masuk Islam. Keluar PAS bukan keluar Islam. Undi PAS takkan masuk syurga tuan-tuan. Saudara, kalau timbangan di Siratul Mustaqim, timbangan pahala tuan-tuan lebih berat daripada timbangan dosa tuan-tuan, tuan-tuan belum tentu masuk syurga. Tetapi macam mana kita boleh masuk syurga? Kita boleh masuk syurga tuan-tuan dengan rahmah Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalau Allah kata, engkau jadi pelacur sepanjang hidup kau pun, tetapi sebelum kau mati kau bagi anjing minum air pun, itu pun boleh menyebabkan tuan-tuan masuk syurga. Syurga neraka bukan milik mak bapak Haji Hadi. Itu pesanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.